Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah, kita siaran hari ini daripada Studio IPG Kampus dalam siri webinar persediaan temu 2 HLPS 2020. Untuk siri ini, kita akan mengupas tajuk Prospek IPG, Sokongan dan Dorongan. Saya, Dr. Zulidin dari Pusat Pembangunan Latihan IPGM, moderator pada hari ini. Bersama saya adalah Dr. Nur Ain Sulaiman, Ketua Penolong Pengarah Pusat Pembangunan Latihan Institut dan Guru. Alhamdulillah, Dr. Zulin sihat? Terima kasih. Doktor, sebelum kita mulakan, izinkan saya untuk gunakan tularan Dr. Ain saja kerana Dr. Ain ini terkenal dengan nama Dr. Ain di kalangan kami di IPGM. Doktor, izinkan saya teruskan dengan moderator Dr. Dr. Nur Ain memulakan pengajian di peringkat ijazah di Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang dalam bidang komunikasi massa. Kemudiannya beliau memperolehi ijazah sarjana kewartawanan dari Bond University Australia pada 2011. Pada 2019, beliau berjaya memperolehi ijazah Doktor Falsafah dalam bidang penilaian program dari University of Glasgow, Scotland, United Kingdom. Okey doktor, setelah tamat pengajian, di manakah doktor bertugas? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi kerana jemput saya dalam webinar kali ini. Selepas tamat pengajian di peringkat kedoktoran, saya terus balik IPGM semula. Dulu saya di Jabatan Pembinaan dan Pembangunan Profesional, tapi selepas pensyukuran, JKP sudah dinamakan sebagai Pusat Pembangunan Latihan. Dan saya masih membuat latihan lah, teruskan kejayaan IPGM. Saya lihat, of course, setelah kembali ke ada banyak pengalaman waktu di luar negara. Pada pandangan doktor, adakah terdapat satu perjalanan PhD tertentu yang perlu diikuti hingga ke garis penamat untuk berjaya menggenggam gulung ijazah kedoktoran? Soalan ni soalan tricky sebab kita nak tahu jalan mana yang sesuai untuk kita. Bagi saya tidak ada satu jalan yang spesifik yang betul atau yang salah atau yang terbaik. Kerana jalan yang terbaik itu adalah jalan yang bersesuaian dengan diri kita. Sebab kita yang melaluinya. Bila kita buat PhD atau kedoktoran yang lain, EDD, ya, kita yang memilih laluan itu. Jadi setelah kita pilih laluan itu, kita jangan menjadikan laluan orang lain itu sebagai satu laluan yang sesuai untuk kita. Kita lihat dahulu adakah sesuai atau tidak, kerana satu, bidang kita berbeza. Kedua, latar belakang kita berbeza dan keluarga kita juga berbeza. Jadi setiap orang mempunyai laluannya sendiri, Dr. Zuri. Jadi tidak ada salah atau betul, tetapi laluan apa yang kita nak manfaatkan dan lalui dengan jayanya sehingga tamat PhD untuk kita bawa semula ke tempat institusi atau pengajian kita secara kepada KPM dan kepada penjadian pelajar, insya-Allah. Menarik tu doktor. Now, bolehkah doktor rumpaikan pula tips-tips yang pelajar PhD benar-benar perlukan bantuan? Bagaimana cara dan bilakah waktu sesuai bagi mendapatkan bantuan? Okay, tips ini sebenarnya kita boleh laksanakan, kita fikir dahulu. Kita perlukan bantuan bagaimana? Kita kenal pasti satu bantuan bagaimana. Kedua, bila kita perlukan bantuan itu. Sebab setiap orang itu mempunyai kekuatan dan cabaran yang berbeza. Contohnya saya sendiri, ya Dr. Zurin, bila saya nak sambung ke pengajian peringkat PhD, saya mohon bantuan sejak awal lagi. Bidang apa yang saya nak buat? Sesuaikah dengan diri saya? Adakah bidang itu diperlukan di KPM sendiri? Sekiranya cikgu itu ialah cikgu fizik, contohnya, jadi tentulah beliau ingin melanjutkan pelajaran dalam bidang fizik. Namun tidak juga kurangnya kiranya beliau membuat bidang fizik tapi tidak mahu melanjutkan dalam bidang fizik di peringkat kedoktoran. Namun ia adalah satu kerugian kepada beliau kerana dia tidak dapat meneruskan SME beliau, kepakaran beliau dalam bidang itu. Jadi tentulah saya galakkan kepada semua calon-calon PhD ini
untuk membuat pengajian atau melanjutkan pengajian dalam bidang mereka sendiri. Tapi peringkat mana yang beliau perlukan bantuan adalah melihat pada situasi beliau. Kiranya pada awalnya perjalanan adalah lancar sehinggalah tamat cuti belajar itu. Kemudian dalam tempoh bertenang dan nak menyiapkan tesis, beliau perlukan bantuan Viva. Teruskan mohon bantuan itu kepada mana-mana pakar-pakar yang kita ada di KPM. Di IPG sendiri banyak kepakaran-kepakaran yang kita boleh rujuk di UA ataupun di webinar-webinar. Jadi di peringkat mana itu lebih sesuai kepada melihat situasi dan permasalahan setiap calon. Tahu saya doktor, sehingga hari ini terdapat lebih kurang 700 pensyarah pemegang ijazah kedoktoran IPG seluruh Malaysia. Bagaimana pelajar-pelajar PhD di seluruh Malaysia boleh merujuk kepada kepakaran pensyarah ini? Ini yang soalan yang paling saya nanti-nantikan. Kerana yang inilah kita nak promote POSPEN. Untuk makluman Dr. Zurin dan semua penonton pada hari ini, ketika saya ingin melanjutkan pelajaran, POSPEN adalah tempat rujukan saya. Dan mereka yang memberi galakan. POSPEN adalah singkatan kepada Program Sokongan Pensyarah. Ketika itulah pada tahun 2013. Namun, pada tahun 2020 setelah saya kembali ke IPGM, kami di IPGM rebrandingkan POSPEN untuk membantu bukan sahaja pensyarah ataupun warga IPG, tetapi membantu semua PPP. Sebenarnya benda itu telah dilaksanakan lebih lama lagi. Sebenarnya pensyarah-pensyarah kita telah banyak membantu ya Dr. Zurin. Jadi rujuklah mereka. Kita, macam Dr. Zurin cakap, kita ada 750 pensyarah kedoktoran. Rujuklah, setiap satu itu mempunyai bidang kepakaran mereka sendiri, yang mana nanti kita akan letak dekat chat link kepakaran yang ada di KPM sendiri, yang ada dalam kalangan kedoktoran ataupun master. Tak semestinya tak ada kedoktoran di mereka bukan pakar ya. Ada yang punya master tapi ada double master contohnya. Mereka juga pakar. Jadi saya akan letak kat dalam ni, saya mohon admin nanti letakkan di link ini yang di mana semua PPP, cikgu ataupun pengurusan boleh rujuk setiap kepakaran yang ada di IAB, di IPGM dan juga di matrikulasi. InsyaAllah. Tapi di IPGM sendiri, kita ada POSPEN yang mana dianggotai oleh semua pakar-pakar di IPG Campus, 27 IPG Campus dan ELTC yang PPP boleh rujuk. Kerana kalau saya nak cadangkan Dr. A, tapi Dr. A bukan bidang beliau, tapi mungkin Dr. A ada kepakaran kualitatif yang boleh membantu mereka. Jadi ini yang kita perlu lihat. Sedangkan kita ada masalah, ada jalan penyelesaiannya. Kalau kita sakit, rujuklah doktor yang sebenar. Kalau kita sakit perut, janganlah kita pergi ke dentist. Begitu doktor. Menarik. POSPEN ini, doktor, selain program yang dianjurkan POSPEN, ada tak POSPEN membuat sesi bantuan? Ada. Dan sesi coaching dan mentoring itu sentiasa dilaksanakan oleh doktor-doktor di dalam POSPEN itu sendiri bila mereka lapang. Dan juga bila calon PhD itu perlukan bantuan. Contohnya calon PhD sukar untuk bertemu bersemuka, boleh buat dalam talian. Kerana setiap pensyarah itu ada perkhidmatan dan pelibatan coaching dan mentoring yang mereka laksanakan. Yang kita boleh rangka jadualnya. Tetapi bantulah kami sekiranya calon PhD perlukan bantuan, rujuk. Sebab kami tak tahu siapa yang pesakit sekarang. Jadi pesakit datanglah kepada doktor. Sebab kalau doktor datang kepada pesakit, kita takut nanti kita tunjuk kepada pesakit yang salah. Jadi sepanjang itu juga saya nak juga promo di sini sekejap, iaitu kita juga ada We4U yang mana dibangunkan oleh IPG Campus Darul Aman, yang ada telegramnya juga yang kita akan selitkan dalam chat, mohon admin uploadkan, dan juga IPGK Raja Melewa yang juga membuat coaching dan mentoring secara one to one dan juga berkumpulan, yang mana semua PPP terbuka untuk join, sebab ada coaching dan mentoring ini adalah percuma, kecuali ada webinar-webinar yang mereka laksanakan bersama pihak luar di peringkat kebangsaan ataupun antarabangsa. Dan itu kita akan rujuk kemudian. Maknanya bantu saya. Kita dah hampir ke hujung rancangan.
sangat padat. Ya. Dan, selain ijazah PhD yang telah doktor, boleh tak doktor kan ada lain? Okay, Dr. Zurin, bila kita tamat pengajian ni, ramai yang tanya kat saya, doktor, apa yang doktor dapat setelah tamat pengajian? Dapat naik pangkat ke? Dapat naik gaji ke? Jawapannya tidak. Sebab kita berada dalam sistem yang kita ikut laluan kenaikan pangkat yang telah ditetapkan. Semua ada laluan pantas di peringkat pensyarah cemerlang, pegawai cemerlang, yang itu optional. Tapi bagi saya, bila kita tamat PhD ni, dapat peluang melanjutkan pelajaran itu adalah satu rahmat. Kerana satu ilmu yang kita dapat dalam PhD itu ibarat satu titik susu je di lautan. Sebenarnya PhD itu bukanlah segala-galanya yang akan mencorakkan diri kita. Tetapi ilmu PhD itu dapat membina diri kita sendiri. Satu, kita puas kerana kita sentiasa mengejar ilmu. Dan kita sentiasa belajar sebab sedangkan Rasulullah sendiri berkata belajarlah ke liang lahat. Jadi kita kena terapkan rasa bersyukur. Bila kita bersyukur, kita dapat peluang sambut pelajaran itu, kita dah tahu dah apakah amanah yang perlu kita sampaikan. Bukan sahaja amanah sebagai penjawab awam, ya tuan-tuan. Tapi amanah sebagai seorang pendidik. Kerana kita dah dapat pahala yang besar. Satu ilmu itu sendiri sebenarnya dapat menjadi bekalan kita di akhirat. Anggaplah itu saham akhirat. Memang kita nak cakap, alah doktor bolehlah cakap klise lah orang kata kan. Sama PhD nak buat pahala macam tu. Tapi itulah hakikatnya. Kalau ada orang yang berkata begitu, jawablah itu adalah amanah saya. Macam saya lagi dari tingkatan 6 telah ditaja oleh Kementerian Pendidikan. Apa lagi yang kita perlukan? Kita perlu menyebarluaskan ilmu itu, berkongsilah dengan sesiapa sahaja, walaupun hanya dengan sepotong ayat. Kadang-kadang kita tak sedar. Bila kita memotivasikan orang, mungkin kita rasa macam benda biasa atau telah kita laksanakan. Tapi sebenarnya ia telah meningkatkan motivasi orang itu yang kita tak sedar, yang sebenarnya meningkatkan motivasi diri sendiri. Dan kita sentiasalah berkongsi ilmu itu. Jangan limitkan. Bila kita dah dapat PhD, diam sahaja. Tidak. Volunteer. Kalau kita tak volunteer, orang pun tak tahu. Tapi saya tengok Dr. Zurin sekarang ramai dah doktor-doktor sana yang mempunyai YouTube channel sendiri. Yang sedangkan dekat IPG Campus Pulau Pinang sendiri ada konti combi. Kongsikan pengalaman itu. Jangan berhenti di situ. Kongsikan, jadikan pusat ilmu kita yang ada di otak ni, kita lahirkan. Lahirkan dalam buku. Tulislah ataupun berkongsilah dalam YouTube. Agar kita dapat manfaat dan dapat meningkatkan lagi jumlah pendidik, jumlah pula double kan, jumlah pendidik yang ingin melanjutkan pelajaran. Walaupun kita tahu kekangan kita, ramai yang cakap doktor kalau tak boleh belajar kena bayar balik. Itu yang first kita kena buang dari mindset. Kalau kita dah target, doktor nanti kalau belajar nak kena bayar balik, doktor kalau tak habis, awak memang tak habis. Jadi jangan ada mindset itu. Jadi jangan ada mindset tu, Dr. Zurin. Yes, betul. Dr. Zurin pun tamat dengan jayanya kan. Ya. Jadi kita ambil iktibar. Bukan saya kata yang tak berjaya itu bermaksudnya gagal, tidak. Jangan judge orang. Sebab setiap orang punya laluan melanjutkan pelajaran itu berbeza. Kita tak tahu apa permasalahannya. Tapi tak semestinya masalah orang itu akan jadi masalah kita. Jadi kita kena sentiasa positif dan insya-Allah. Percayalah kat cakap saya. Kata-kata itu satu doa dan sentiasalah berdoa dan bercakap dengan semua perkara-perkara yang positif sepanjang PhD. InsyaAllah. Doktor, boleh tak doktor buat sedikit rumusan tentang apa yang kita boleh Dr. Zurin. Yang paling penting sekali saya nak maklumkan kepada semua calon-calon PhD ialah kita perlu tanya kenapa kita sambung PhD. Perkara paling penting. Kenapa saya belajar? Apakah big factor yang menyebabkan saya belajar? Kerana itulah akan menjadi kekuatan kita di saat kita nak tumbang ataupun dah tumbang di sekerat jalan. Kita tahu kita perlu meneruskan perjuangan ini kerana faktor yang kita dah tetapkan tadi. Kenapa saya sambung belajar? Contohnya Dr. Zurin, saya sambung belajar kerana saya nak membantu suami saya. Ataupun saya sambung belajar kerana nak
buktikan kepada keluarga saya yang saya boleh berjaya. Ataupun saya, yang paling simple, saya sambung belajar kerana diri sendiri. Jadi itulah akan menjadi kekuatan dan motivasi kepada diri kita. Setelah kita berjaya itu, percayalah, itulah manisnya yang akhir. Macam ada pepatah berkata, susah-susah dahulu kan, senang-senang kemudian. Ada juga yang berkata, kalau tak nak tengok pelangi, kenalah lalui hujan. Sekiranya ada motivasi begitu, kalau kita perlukan bantuan, jangan duduk sendiri. Kerana perjalanan PhD ini orang kata perjalanan yang lonely lah, orang katakan lonely journey, kita depressed. Jangan layan depressed tu. Mintalah bantuan. Kadang-kadang menggembirakan keluarga itu pun adalah satu kegembiraan yang akan memberi semangat kepada kita. Jangan kita belakangkan keluarga kita kerana nak cakap, saya sambung PhD ni, saya tak boleh pergi kenduri-kenduri. Saya sambung PhD ni, saya tak bolehlah melayan anak. Tidak. Tapi itulah membakar dan memberi motivasi kepada kita. Setiap orang itu adalah juara. Dan saya di sini sempatlah juga nak bawa buku My Doctoral Journey dia, Dr. Zurin dia punya OIC. Sekarang kita dah My Doctoral Journey 5. Dan sesiapa saja yang sedang menonton sekiranya ingin menulis My Doctoral Journey 6, di mana boleh baca nanti kita akan minta admin share link juga di situ. Pengalaman-pengalaman setiap orang yang telah berjaya melanjutkan pelajaran di peringkat kedoktoran dengan jayanya. Bukan sahaja GOT, ada juga yang bukan GOT, tetapi setiap laluan itu adalah indah. Dan saya juga last, Dr. Zurin banyak pula last, tapi tak last. Yang last kali ialah bila kita sambung belajar, jangan lupa untuk berhenti seketika dan saya terjemah dari bahasa Inggeris ni. Dan hidulah wan-wan wangi roses yang tepi jalan itu. Jangan kita mengabaikan semua benda kerana semata-mata membuat PhD. Tidak. Itu saja Dr. Rozli. Terima kasih banyak. Untuk para penonton, jangan lupa untuk lihat link. Ada banyak pautan-pautan yang kita dah masuk. Terima kasih ucapkan doktor kerana telah berkongsi pengalaman doktor sewaktu dan yang sangat bernilai untuk para calon yang akan dan sedang mengikuti pengajian di peringkat. Terima kasih juga saya ucapkan kepada pengarah IPG Pulau Pinang kerana memberi peluang kami untuk siaran daripada sini, kepada kru teknikal yang daripada tadi bertugas membantu kami sehingga berjaya kami teruskan webinar pada hari ini. Oleh itu, setakat ini, salam sejahtera, salam kasih sayang dari saya. Assalamualaikum.